Selamat pagi, madam. Hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya ingin membentangkan tentang tanggungjawab individu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan negara. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya bernama Charwin Sak, anak lelaki Surasit, dan nombor matrik saya ialah 03 DAT 20F1041. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Nama saya Cheng Chi Shen dan nombor pendaftaran saya ialah 03 DAT 20F1072. Okey, salam sejahtera kepada Puan Najia dan rakan-rakan seperjuangan saya. Nama saya Darshini Anapur Puan Murugan. Nombor pendaftaran saya 03 DAT 20F1057. Apakah tanggungjawab? Tanggungjawab ialah sesuatu kerja atau tugas yang mesti dilakukan atau kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Tanggungjawab merupakan kesedaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggungjawab juga sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia kerana setiap manusia dibebani dengan kewajipan dan menanggung pelbagai peranan. Kewajipan itu harus dipikul kerana manusia tidak boleh mengelak, bahkan akan dipersoalkan dan diminta menjelaskan tentang semua perbuatannya kelak. Saya ingin membentangkan tentang tanggungjawab individu terhadap diri sendiri. Tanggungjawab terhadap diri sendiri bermaksud kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas. Tanggungjawab terhadap diri sendiri terbahagi kepada dua, iaitu lahiriah dan juga batiniah. Lahiriah yang bermaksud seseorang harus berusaha mempertingkatkan kemampuan dirinya. Batiniah bermaksud jiwa seseorang perlu diisi dengan sesuatu yang dapat memberikan ketenangan. Peranan. Yang pertama, sentiasa bertaubat atau mengubah diri. Menjadi orang yang lebih baik dan sempurna dengan bersikap reda terhadap musibah, dugaan atau bencana. Yang kedua, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri terhadap makanan, pakaian dan lain-lain. Selain itu, mendapat rehat dan tidur yang cukup agar dapat mengurangkan tekanan. Yang ketiga, memakai pakaian yang sopan. Seseorang itu haruslah memakai pakaian yang sopan ataupun tidak mencolok mata dan menggunakan bahasa yang sopan ketika bergaul dengan orang lain. Yang keempat, sentiasa mempunyai hati yang terbuka. Sentiasa mempunyai hati yang terbuka ni ialah untuk menerima ilmu baru dan tidak pernah rasa penat ketika belajar. Kesan positif. Menjadi seseorang yang bersikap penuh harapan terhadap Tuhan dan pada waktu yang sama ia penuh ketakutan kepada azab Tuhan. Yang kedua, menjaga maruah diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga, dapat mengelakkan diri daripada penyakit. Yang keempat, dapat meningkatkan martabat seseorang. Manakala kesan negatif ialah hidup seseorang itu tidak akan diberkati oleh Tuhan, menjaga maruah diri sendiri dan keluarga akan dipandang rendah oleh masyarakat, dan yang akhir sekali mudah terpengaruh untuk melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Selain itu, cara untuk mengatasi ialah setiap manusia perlulah mengikuti ajaran agama yang diperintahkan. Yang kedua, sentiasa berusaha untuk mencari ilmu yang baru. Yang ketiga, makan makanan yang mengandungi vitamin. Dan yang akhir sekali, memakai pakaian yang bersopan santun. Tanggungjawab individu terhadap keluarga. Keluarga merupakan orang yang mempunyai perhubungan keturunan antara satu sama lain. Tanggungjawab terhadap keluarga bermaksud kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga. Antara ciri keluarga ialah hidup dalam satu rumah tangga di bawah asuhan seseorang ketua keluarga dan setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Peranan bapa menjadi pemimpin dan ketua keluarga, menyediakan keperluan asas untuk anggota keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menyediakan kemudahan pendidikan kepada anak-anak, contohnya menghantar anak-anak ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan formal, menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak, meluangkan masa dengan anak-anaknya, contohnya pergi berkelah atau terlibat dengan kebanyakan aktiviti keluarga.
memberi motivasi kepada anak-anak, menunjukkan rasa kagum dan bangga jika anak-anak mendapatkan markah yang tinggi atau kepujian di sekolah. Ini akan menambahkan lagi keyakinan anak-anak. Peranan ibu membantu bapa mengurus dan memimpin keluarga, menguruskan makan dan minum untuk anggota keluarga, memberi kasih sayang kepada anak-anak, memastikan rumah sentiasa dalam keadaan bersih, sentiasa membimbang anak-anak. Contohnya, sentiasa membantu anak-anak menyemak dan menyiapkan kerja sekolah. Mengawasi aktiviti anak-anak. Contohnya, memastikan anak-anak tidak bergaul dengan rakan sebaya yang buruk akhlak. Peranan anak, sentiasa menghormati ibu bapa. Sebagai seorang anak, kita bertanggungjawab untuk sentiasa bertutur dengan lemah lembut serta mengucapkan kata-kata yang baik dan menyenangkan hati ibu bapa. Sentiasa menolong ibu dan bapa, seperti penyediaan makanan, mencuci pinggan mangkuk, mencuci kereta dan lain-lain. Sentiasa menyayangi ibu bapa, menjaga nama baik keluarga. Contohnya, menjaga setiap tingkah laku, percakapan dan perbuatan kita. Mengingati tarikh-tarikh penting dalam keluarga, seperti ulang tahun perkahwinan ibu bapa, hari lahir dan sebagainya. Belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh dalam pelajaran juga merupakan satu cara yang boleh kita lakukan sebagai tanda menghormati ibu bapa. Kesan positif, mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Wujudnya keluarga yang bahagia dan harmoni, keluarga dihormati oleh masyarakat sekeliling, nama baik keluarga terjaga, dan melahirkan generasi muda yang berketerampilan. Kesan negatif, perselisihan faham antara ibu bapa, anak-anak ketandusan kasih sayang, keperluan anak-anak akan terabai dari segi pelajaran dan keperluan asas, hubungan antara ibu bapa dan anak-anak akan menjadi buruk, anak-anak terdorong untuk melakukan aktiviti di luar jangkaan, seperti merokok dan ponting sekolah. Cara mengatasi, ibu bapa haruslah meluangkan lebih banyak masa kepada anak-anak, berbincang masalah yang dihadapi, memberi nasihat, memberi peluang untuk membetulkan kesilapan, komunikasi yang baik sesama ahli keluarga, bersifat terbuka dan toleransi. Tanggungjawab individu terhadap masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang hidup secara bersosial, maka seseorang individu tidak dapat berdiri dengan sendiri. Malah saling memerlukan antara satu sama lain di tengah-tengah masyarakat. Setiap individu dalam kalangan masyarakat mempunyai kepentingan yang berbagai untuk melaksanakan peranannya. Peranan, menghulurkan bantuan. Masyarakat ialah orang yang paling dekat untuk meminta pertolongan ketika ditimpa bencana atau musibah seperti kebakaran, kecurian, kemalangan dan kematian. Semakin kerap kita menolong, semakin kuat ikatan hubungan kita dengan ahli komuniti. Menjaga keharmonian. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama, prihatin dan kesatuan sesama jiran. Selain itu, kita hendaklah betul ansur, sabar dan mengawal diri demi mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham untuk kesejahteraan hidup. Menjaga kebajikan masyarakat, seperti mengadakan kem motivasi dan program jati diri untuk memenuhi keperluan dan kebajikan golongan remaja. Di samping itu, demi menjaga kebajikan bersama, kita hendaklah menghindarkan daripada menyakiti sesama sendiri, seperti perbuatan mengumpat, menghina, berdusta dan sebagainya. Amalan bertegur sapa dan kunjung mengunjungi. Contohnya, sikap suka bertanya khabar boleh mewujudkan silaturahim yang baik dengan masyarakat sekeliling. Dan aktiviti meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran juga dapat mengeratkan dan menghidupkan lagi semangat kejiranan. Kesan positif, dapat mengurangkan segala perkara-perkara ganjil, dapat mengelakkan pertelingkahan dan perselisihan faham untuk kesejahteraan hidup, dapat mengeratkan dan menghidupkan lagi semangat kejiranan, mewujudkan suasana aman, sejahtera dan ceria dalam kehidupan berjiran.
Kesan negatif, meningkatkan kes-kes gejala sosial, negara tidak akan aman dan harmoni kerana masyarakat lebih mementingkan diri sendiri. Berlakunya perselisihan faham antara satu sama lain. Pengabaian tanggungjawab terhadap masyarakat akan melahirkan individu yang mementingkan diri sendiri. Cara mengatasi, memupuk semangat kerjasama, prihatin dan kesatuan jiran. Mengamalkan semangat kekitaan. Contohnya amalan bertolak ansur dan bertoleransi antara masyarakat. Hidup harmoni tanpa mengira warna kulit, bangsa dan agama. Mengadakan aktiviti meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran. Terima kasih, Cheng. Tajuk saya ialah tanggungjawab terhadap alam sekitar dan negara. Okey, pertamanya ialah alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga digelar sebagai flora dan fauna. Sejak kebelakangan ini, itu mengenai alam sekitar sering diperkatakan dan merupakan salah satu isu yang telah dipandang serius sama ada di dalam ataupun luar negara. Okey, jenis-jenis pencemaran. Pertamanya, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran bunyi. Okey, peranannya adalah sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita haruslah bergandeng bahu antara satu sama lain untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan alam sekitar, seperti kita boleh memilih untuk tidak membeli rumah yang didirikan dalam kawasan hutan atau landing yang mana pihak pemaju perlu menerokai hutan-hutan menebang pokok untuk tujuan pembukaan kawasan perumahan. Okey, seterusnya adalah kesan positif. Antara kebaikan yang akan kita peroleh jika kita menjaga alam sekitar dengan baik ialah habitat flora dan fauna terpelihara, ekosistem menjadi stabil, kesihatan manusia terjamin, menjamin bekalan sumber alam. Okey, seterusnya adalah kesan negatif. Antara keburukan yang akan menimpa jika tidak memelihara alam sekitar ialah menyebabkan penipisan lapisan ozon bumi, menyebabkan terbentuknya hujan asid, penyebaran kuman dan penyakit, menjejaskan kesihatan manusia. Okey, lastnya ialah cara mengatasi. Mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan logik, mewujudkan kempen kesedaran, penggunaan petrol tanpa plumbum. Last sekali, menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas. Okey, seterusnya adalah tanggungjawab terhadap negara. Sebagai warga negara Malaysia, tentunya kita mempunyai tanggungjawab terhadap negara. Kepentingan melaksanakan dan mematuhi tanggungjawab ini adalah penting bagi menjamin kemajuan dan keamanan negara. Oleh itu, kita hendaklah memahami dan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan penuh komitmen untuk memaju pembangunan negara. Seterusnya adalah peranan. Yang pertamanya, mempertahankan negara. Setiap individu wajib mempertahankan negara daripada segala bentuk ancaman serta serangan musuh. Sebagai rakyat, kita perlu taat kepada raja dan pemimpin serta tidak mengkhianati negara. Kita harus mempertahankan maruah dan bangsa negara dengan bersedia berkorban apa-apa sahaja untuk memelihara nama baik negara. Yang kedua adalah amalan prinsip rukun negara. Rukun negara merupakan sebuah ideologi kebangsaan Malaysia yang
telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara. Rukun negara menggunakan lima prinsip utama yang perlu dipegang oleh seluruh masyarakat Malaysia, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Setiap prinsip rukun negara tersebut mempunyai tanggungjawab dan peranan rakyat bagi membentuk kesatuan bangsa Malaysia dalam kepelbagaian kaum dan agama. Yang ketiga ialah semangat kekitaan untuk mengekalkan perpaduan. Malaysia mempunyai pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan sebagainya. Setiap individu yang tinggal dalam masyarakat hendaklah mempunyai semangat kekitaan. Oleh itu, semangat kekitaan perlu diamalkan untuk memupuk sikap bertolak ansur, bertoleransi dan menghormatinya dalam kalangan masyarakat. Yang last sekali adalah patuh kepada undang-undang. Masyarakat inginkan satu kehidupan yang teratur dan berperaturan. Oleh itu, setiap rakyat mesti mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab memenuhi dengan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan supaya negara sentiasa dalam keadaan aman. Okey, seterusnya adalah kesan positif. Pertamanya, dapat memelihara nama baik negara. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan adil. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan dan kestabilan politik dikekalkan. Akhirnya, melahirkan rakyat yang saling membantu dan bekerjasama membangunkan negara. Seterusnya, kesan negatif. Yang ini boleh menjatuhkan imej negara, politik negara tidak stabil, hubungan pemimpin dan rakyat tidak bersatu padu. Akhirnya, rakyat tidak mempunyai perasaan sayang kepada negara. Untuk cara mengatasinya ialah memastikan diri bersifat patriotisme dan nasionalisme, mengadakan kempen patriotisme secara berterusan dan meluas. Penekanan diberikan kepada kepentingan mempelajari sejarah negara. Ibu bapa wajar menjadi suri teladan kepada anak-anak. So, sekian. Terima kasih. Kesimpulannya, seseorang individu mempunyai tanggungjawab yang besar sama ada terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan negara. Kita mestilah sentiasa berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan hidup dalam keadaan yang aman, harmoni dan sejahtera. Kita seharusnya melaksanakan tanggungjawab kita dengan berkesan, berlandaskan nilai murni dan etika di bawah garis panduan yang ditetapkan oleh agama budaya masing-masing. Tanggungjawab juga haruslah selaras dengan aspirasi untuk mewujudkan sebuah keluarga, masyarakat dan negara yang bermoral sepenuhnya supaya segala maklumat dapat dicapai. Melalui melaksanakan segala tanggungjawab, kita juga boleh membaiki diri kita. Contohnya, dapat menanamkan disiplin yang tinggi dalam diri kita. Selain itu, kita juga boleh menghargai waktu kita dan dapat menghabiskan masa lapang kita dengan perkara-perkara yang sangat berguna selaras dengan peribahasa masa itu emas. Seterusnya, orang lain juga akan percaya dengan kita jika kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan tepat dan kita akan dipandang tinggi oleh orang ramai. Link di bawah ini merupakan rujukan yang digunakan oleh ahli-ahli kumpulan saya untuk mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.